Tes. Setiap jalan 55. Bermula Allah itu memberi taufik yang 55. Saya tak ada. Benar Allah tu. Ya. Setiap jalan. العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tasawuf, yakni kitab Minhajul Abidin. Kita dah sampai muka surat 55. Qala Sannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum biilmihi wa barakatuh. Dan adapun takabur, maka surat 55 10 baris pada atas. Dan adapun takabur, maka bahwasanya ia takabur itu daripada perkara yang membinasakan. Jadi kita sekarang ni masuk pada penyakit hati, ya? Kita masih lagi membicarakan anggota hati. Mana anggota hati ini adalah anggota yang penting dan terpenting daripada semua anggota-anggota lain kerana dia ibarat raja yang mentadbir dan memerintah pada rakyat yang lain. Adapun tangan, kaki, mata dan sebagainya adalah merupakan rakyat kepada seorang raja atau sultan, yakni hati itu. Maka kalau kita menang mendidik hati ini, insya-Allah maka rakyat, tangan, kaki, mata, telinga akan patuh dan taat kepada Allah. Sebab itu dalam pembahasan tentang hati, panjang pembahasan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dibicarakanlah di sini salah satu daripada penyakit besar, penyakit yang akan membinasakan. Apa yang maksud binasa sini? Membinasakan iman, membinasakan amal taat. Walaupun beribu tahun kita membuat kerja taat, apabila saat kita sudah dihinggapi penyakit takabur, hancurlah segala taat kita itu. Hilanglah pandangan Allah terhadap amal ibadah yang kita buat apabila penyakit ini ada dalam hati kita. Maka dia teranglah sini maka bahwasanya nyanya takabur itu perkara yang membinasakan. Binasa iman, binasa taat. Tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba
wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya enggan. Maka enggan, siapa yang enggan ni? Iblis. Engganlah iblis dan takaburlah ia, maka adalah ia daripada orang-orang yang kafirin. Tuan-tuan, kita pun tahu sejarah iblis. Sebelum bernama iblis, nama dia Azazil, ketua segala malaikat. Taat bukan main. Tak ada tempat dalam langit dan bumi yang tak pernah disujud oleh iblis ataupun Azazil. Tapi di saat diuji oleh Allah, sujud hormat kepada Nabi Adam AS, datanglah dalam perasaannya takabur. Apa arti takabur ini? Takabur ni sebenarnya adalah lanjutan daripada ujub. Ujub tu asal, takabur tu furu'. Ujub apa mana ujub? Ujub ni merasa hairan diri, tahayyur bi ni'matin, dengan satu nikmat, au fadlin, atau kelebihan yang dikurnia Allah pada diri. Itu makna ujub. Apabila kita rasa diri kita ni ada satu kelebihan, yang mana kelebihan yang kita ada ni kita membuatkan kita lupa merasakan diri kita ni hebat pada orang lain, itu namanya ujub. Lanjutan daripada ujub itu, kita mula meremehkan orang lain. Itu nama takabur. Jadi dalam takabur ada ujub. Ujub apa tu ujub? Merasa hairan diri melihat kelebihan yang ada pada dirinya. Terlupa dia nak nisbahkan kelebihan itu pada Allah. Oi, hebat aku mengajar ni. Anak murid aku masjid negeri ni penuh. Wow, satu saf. Hebat kalau aku berceramah, bertaubat semua orang. Halus je. Di luar nampaknya amal, di dalam ujub, ta'ajub, binasa amal. Lepas tu meremehkan orang lain pula. Kau apa tahu kau tak lebih daripada aku? Itu takabur. Takabur ialah merasakan diri itu besar, lebih dari orang lain sampai tahap meremehkan orang. Diri itu rasa besar, hebat pada orang lain, sombong. Itu nama takabur. Jadi dalam takabur tu dia ada penyakit ujub. Lepas tu bila iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minatin. Kau buat aku pada api, dia asal dia lumpur. Tengok. Jadi dia nampak kelebihan kat diri dia tu. Bila dia nampak ada satu lebih diri dia tu, maka dia meremehkan orang lain. Ini takabur. Ini yang membinasakan. Wa kana minal kafirin, jadilah dia orang tu daripada orang-orang yang kufur kepada Allah. Pada tu je. Ya. Bukan pasal dia tak nak sembahyang, bukan pasal dia tak nak puasa, dia tak nak tunduk. Makhluk yang pertama hilang keistimewaan di sisi Allah kerana penyakit kibir, bukan pasal tak sembahyang tahajud. Tengok tuan-tuan, kata penyakit hati ni, binasa. Ketaatan yang dibina beribu-ribu tahun sekelip mata hilang. Sebab aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tiadalah perkara ini dengan menempati segala perkara yang mencedera di dalam amal. Apa maksud sini? Dia kata tiadalah penyakit kibrun ini, kalau nak banding segala penyakit-penyakit hati yang lain, tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Tiadalah perkara ini apa ni? Ini sombong, takabur ni, boleh kita banding, kita nak tempati dengan segala perkara-perkara ini, penyakit-penyakit hati yang lain yang mencederakan dalam amal. Maknanya ni yang paling teruk sekali. Bila dah dihinggap penyakit takabur, Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Kerana takabur itu, dalam satu hadis yang lain, adalah merupakan pakaian kebesaran Allah. Pakaian kebesaran Allah tu, selendang Allah tu.
Dia macam kalau kita ambil takabur tu, kita ambil sifat Tuhan. Yang layak takabur Allah aja. Kita mana boleh. Kita ambil benda tu. Tu. Atau dia kata sini dan memberi mudarat pada furu'. Maksud dia memberi mudarat pada semua bentuk-bentuk amal yang lain, furu'. Dan sebenarnya ia memberi mudarat dengan asal. Asal tu apa? Asal tu iman lah. Furu' tu amal lah. Takabur ni membinasakan amal, membinasakan iman. Nauzubillah. Aduh, habis. Kalau pokok tu habis satu pokok tu. Akar-akar, ranting-ranting semua habis. Kalau kita ibaratkan amal yang macam pokok, cabang tu furu', batang tu asal, roboh dengan sebab penyakit kibir ni. Dan mencederakan pada agama, terkoyak agama dia tu. Dan mencederakan iktikad apabila sudah terlalu kuat ia. Kuat sangat. Seperti mana yang berlaku pada Iblis laknatullah. Seperti mana berlaku pada Fir'aun laknatullah. Wal'iyadhu billah. Kita minta berlindunglah dengan Allah. Kemudian, sekurang-kurang barang yang menggerak-gerakkan. Maksud dia apa ni? Perkara yang memangkinkan, yang menyebabkan daripadanya takabur di atas taulannya, tuannya, orangnya, 4 kebinasaan. Bila dah ada sifat takabur ni, dia akan menyebabkan orang yang ada sifat takabur ni 4 macam kebinasaan. Paling kurang. Habis kurang tu. Yang pertama sekali, kata dia hirman, yakni diharamkan akan hak. Hirmanul haq. Allah. Apa maksud hirmanul haq ni? Dia haramkan hak. Wa umyul qalb, dan buta mata hati. Ini yang pertama sekali. Diharamkan hak dan buta mata hati daripada makrifah bagi ayat-ayat Allah. Kalau dah dihinggapi penyakit sombong ni, dia akan diharamkan akan daripada hak dan buta mata hati tu. Maksud dia apa ni? Maksud dia sesat, tak dapat petunjuk. Baca Al-Quran pun tak nampak apa. Hadir kelas pun tak dapat pengajaran. Itu maksud dia. Diharamkan hak, buta mata hati daripada makrifah, mengenal bagi ayat-ayat Allah. Tak nampak. Dan butalah ia daripada faham akan hukum Allah. Tak faham dia. Hukum ada 2. Hukum syarak, hukum takdir. Dia berkata hukum takdir ni tak faham hikmat. Kenapa Tuhan buat itu, kenapa Tuhan buat ni, tak nampak. Dia tak boleh nampak. Kalau kata hukum yang berlaku hari-hari lah. Hukum syarak, dia tak nak faham. Dihilangkan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqqi. Artinya, sa'asrifu an ayatil ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi, lagi kami akan palingkan daripada ayat-ayat kami mereka yang takabur mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi orang takabur ni masalah ni. Bila kita dah ada hinggap penyakit takabur ni, kerana membaca Al-Quran itu bukan sekadar dengan akal, bukan dengan bila kita baca Quran,
Bila kita dengar hadis, yang memaham tu kita faham dengan apa? Kita faham dengan akal dan hati. Orang kalau dah ada penyakit takabur ni, hati dah rosak. Akal boleh faham, baca faham, tapi nak masuk ke hati tak boleh. Nak masuk ke hati tak boleh. Nak meresapkan makna ayat-ayat Allah dalam hati tu tak boleh, sebab ada penyakit sombong. Ilmu tu tak boleh nak masuk. Seperti kata pepatah Arab, as-sailu al-ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil muta'ali. Ilmu tu musuh pada orang yang berhati tinggi, seperti mana sungai, air tu musuh tempat yang tinggi. Tengok air kalau nak jatuh dia kata beratas, tempat tinggi turun ke bawah. Tapi bila dia nak jumpa tempat tinggi, dia tak boleh naik. Air tak boleh naik, air akan belok tempat lain. Timbullah pepatah Arab, al-ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tu petunjuk lah, tak dapat. Kerana ilmu ni ibarat macam air sungai, macam mata air. Dia musuh dia apa? Musuh dia orang yang hati dia tinggi. Orang takabur ni hati dia tinggi. Kasaili harbun lil ma'ali. Macam mana air ni, dia musuh pada tempat tinggi. Dia naik, tak boleh naik. Tak boleh naik, dia pusing tempat lain. Lepas tu dia kata dalam ayat ni, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairi haq. Lagi kami palingkan, paling apa ni? Daripada ayat kami mereka yang takabur. Mereka itu dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Apa artinya itu? Demikian itulah yatba'u taba'a, dimantrikan, maknanya dicop. Dicop, ditutup oleh Allah atas tiap-tiap hati orang yang takabur lagi yang keras. Maknanya Allah tutup, tak bagi petunjuk tak boleh nak masuk. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dan yang kedua, ini yang pertama, inilah kebinasaan yang pertama. Kesihan pada orang yang takabur ni, dia tidak dapat melihat petunjuk Allah. Walaupun dia baca Quran, walaupun siang malam dengar ceramah, tak masuk. Kerana Allah dah tutup hati dia tu. Dia telah memakai salah satu dia pakaian Allah, takabur. Dan yang kedua, murka dan marah pada Allah Ta'ala. Apakah kebinasaan kedua? Datanglah kemurkaan dan marah pada Allah, pihak Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak kasih orang-orang yang membesarkan diri, orang-orang takabur. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak kasih pada orang-orang yang takabur. Maksudnya orang yang rasa diri lebih pada orang lain, lebih pada orang yang mengikut tauhid, orang yang ikut pada Rasul, dia rasa diri dia lebih. Tak kasih Allah. Dan riwayat bahawasanya Sayyidina Musa alaihi salam berkatalah ia, hai Tuhanku, siapakah yang terlebih murka makhlukmu kepadamu? Nabi Musa tanya pada Allah, siapa makhluk Allah ni yang kau paling benci sekali, paling kau murkai? Maka firmannya, orang-orang yang takabur hatinya dan kasar lidahnya dan bergerak-gerak dua matanya. Wasaffaqa ainahu. Apa maksud ni? Sekejap.
Maksud tu kata-kata menggerak-gerak tu maksud dia apa? Memejamkan matanya daripada melihat berbagai kebaikan. Itu maksud dia. Itu kata-kata kinayah tu. Bergerak-gerak dua mata. Terjemah Tuan Syekh Daud. Kalau bahasa Arab, saffaqa 'ainah ay raddaha wa ghammadahu an anwa'il khairat. Orang paling Allah benci orang yang bila Allah buka dia peluang nak buat baik, misalnya orang Allah gerakkan ada orang minta sedekah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia tutup pintu dia, tak ada orang, kata dia. Ni orang paling Allah benci ni. Di saat Allah bukakan dia pintu-pintu kebajikan, dia tak nampak, dia buat tak nampak. Ya Allah, na'udzubillah. Diulang balik. Pertanyaan Nabi Musa AS, siapa makhluk paling kau benci Allah? Allah kata, orang paling aku benci sekali, orang takabur hati dia, orang kasar lidahnya, orang yang bila tengok kebajikan dia buat tak nampak, orang yang bakhil tangannya, dan orang yang jahat perangainya. Baik tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok orang yang paling Allah benci ni, yang mana orang ni dia buat maksiat apa tuan-tuan? Dia buat maksiat yang dia buat ni dengan makhluk. Kita tengok. Saya nak tuan-tuan cuba tengok, perhati tengok ayat. Apa yang jawapan Nabi Musa ni. Jawapan yang diberi oleh Allah kepada Nabi Musa, siapa makhluk yang paling kau benci? Orang yang takabur hati. Takabur ni maknanya dia remeh orang lain, berarti berkait dengan makhluk. Satu. Kasar lidah, cakap kasar, cakap tak ada lemah lembut dengan makhluk. Tak pandang orang lain, tak pandang jalan-jalan kebajikan, makhluk. Bakhil tangan, maknanya tak suka sedekah, dengan makhluk. Dan jahat perangainya. Kebanyakan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah ni, apabila seorang itu membuat hablum minan nas. Ini yang saya nak bagi tahu, kerana perintah Allah ni dua. Ada perintah Allah secara terus, ada perintah Allah tidak secara terus, dia melalui makhluk. Sebab tu dalam agama dia dua, hablum minallah, hablum minan nas. Satu orang tu dia boleh membina hablum minallah, dia cantik, tahajud tiap malam, puasa tiap-tiap hari, cantik ibadat dia tu. Tapi hablum minan nas dia dengan orang lain, dengan mengumpat, dengan benci, dengan tak ada kasih sayang, semua ibadah hablum minallah yang dia buat cantik tadi ni, Allah tak pandang. Apa sebab tuan-tuan? Inilah ujian Allah ni. Ada ujian Allah itu direct, langsung dari Allah. Ada ujian Allah melalui makhluk. Iblis laknatullah, dia telah dilaknat oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Bukan ujian ibadah dengan Allah, ujian ibadah apabila disuruh hormat makhluk. Adam kalah. Ini yang ajaran yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, bila dia kata bu'ithu li utami makarimal akhlaq, dibangkitkan aku ni bagi nak sempurnakan akhlak. Akhlak dengan siapa? Akhlak dengan manusia, dengan makhluk. Kita beragama ni, kita tak boleh buang makhluk. Sampai keluarlah hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak terima kasih dengan manusia, tak terima kasih dengan Allah. Apa kata mana manusia dah ni? Ada tu. Ujian Allah ni melalui makhluk. Melalui makhluk. Lepas tu dalam satu hadis kata Nabi SAW, afshus salam tahabbtum, sebarkanlah salam di kalangan kamu, nescaya kamu akan saling kasih mengasihi. Kerana salam tu nama Allah. Lepas tu Rasulullah kata salah satu tanda kiamat ni, manusia di akhir zaman ni, tanda nak dekat kiamat, orang akan bagi salam kepada orang yang dia kenal dia, man ya'rifu, dan dia tidak, wala yusallim, dan dia tidak akan beri salam pada orang yang dia tak kenal. Apa maksud tu tuan-tuan? Maksud dia, akhir zaman, bila orang Islam bertemu orang Islam, dia tak nampak Allah. Bila kita tengok sahabat kita di saudara kita ni, Assalamualaikum, kita mengucapkan Assalamualaikum, orang tadi tu
Wajib atas diri kita bila orang bagi dia salam, dia wajib jawab kan. Bagi salam sunat, jawab wajib. Kenapa wajib tu? Kenapa wajib? Zahir syariat kata wajib. Hakikat hikmah tauhid apa dia? Bila orang ni bagi salam, sebenar-benarnya Allah yang bagi salam kat dia tu. Lepas tu nama salam disebut, tak boleh sebut, tak boleh pada orang bukan Islam. Jadi bila kita tengok tu, kita nampak salam, nampak Allah. Lepas tu kita pun jawab Waalaikumsalam. Dia pula tengok Allah pula. Sama-sama tengok Tuhan. Setiap kali melihat mana-mana orang Islam, dia nampak Allah, dia nampak Allah, dia nampak Allah. Tu salam. Jadi bila di akhir zaman, orang dah tak nampak tu. Dia nampak apa? Dia nampak yang dia kenal. Tu mak amat aku kenal, Assalamualaikum. Yang tak kenal aku tak bagi salam. Ini salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat di akhir zaman, orang Islam hanya akan bagi salam pada yang dia kenal. Maknanya dia tak nampak Allah lagi dah. Dia tak nampak Allah. Tu kata Nabi, afsyus salama, sebarkanlah salam antara kamu, tahabbtum, Allah akan bubuh kasih sayang antara kamu. Straight dapat sayang sebab nama Allah tu. Saya baca dalam satu kitab fiqh, Sayyidina Umar pernah sekali tu dia bagi salam. Ternyata yang dia bagi salam tu Yahudi. Sayyidina Umar pergi balik, kau kawan Islam ni? Saya Yahudi. Rudda ilayya salami, bagi balik salam aku. Bagi balik salam aku. Lepas tu dah kitab fiqh kata, sunat kalau kita tersalah bagi salam, Assalamualaikum, tiba-tiba tengok, bukan Islam lah, minta maaf, minta balik salam. Saja dia buat macam tu. Tak boleh. Sampai tahap macam tu. Maksud nak bagi tahu tu, kerana salam tu bernilai sangat, berharga sangat, makhluk dengan makhluk. Jadi kita ni boleh naik maqam di sisi Allah kerana adab kita dengan makhluk. Kita juga boleh jatuh maqam kita di sisi Allah, hilang pandangan Allah pada kita dengan sebab makhluk juga. Sebab kita rasa kita lebih pada makhluk tu. Allah. Ujian ni yang banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham tentang macam mana nak mendekatkan pada Allah. Dia nampak hablum minallah je. Dia tak peduli orang lain, dia tak peduli keluarga, dia tak peduli orang. Tak boleh. Kerana makhluk pertama yang paling taat pada Allah, jatuh pandangan Allah pada diri kerana dia tidak mahu sujud pada satu makhluk yang bernama Adam. Pengajaran besar kat kita. Jangan ingat ibadah khusus kita sudah cantik, maka kapet merah sudah dibentang untuk masuk syurga. Belum lagi. Banyak ujian kita melalui makhluk. Berapa ramai orang nak masuk syurga ditarik dik bini dia. Langkah nak masuk, ya Allah, dia tak tunai tanggungjawab kat aku. Tarik balik, ya Allah, keluarkan dia keluar. Berapa banyak bapak-bapak yang nak masuk dalam syurga, anak tarik balik keluar. Allah. Tu kata, tuan-tuan, bukan senang syurga ni. Dia kata, tengok ni. Ini semua penyakit dengan makhluk. Tengok sikit lagi. Dan dia kata lagi, dan ketiga, kehinaan dan dera dalam dunia. Orang takabur ni hujung dia kehinaan. Kehinaan dan dera dalam dunia. Kata Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala, jauhkan kamu akan mata kamu atas 3 perkara. Siapa Hatim Al-Assam ni, tuan? Hatim Al-Assam ni satu orang yang tabi'in, yang mana Hatim Al-Assam ni sangat pemurah. Orang sangat pemurah. Jadi satu hari dia datang ke kota Madinah. Dia tengok orang dah mula bina gedung-gedung. Gedung-gedung dah mula naik. Rumah dah mungkin besar dah. Orang kata, dia tanya, ni apa ni? Inilah dia kota Madinah. Bukan, ni rumah Firaun, kata dia. Ini Madinah ni. Bukanlah, ini kota Firaun. Apa tuan kata gitu? Tengoklah bangunan ni, kata dia. Allah, tu Hatim Al-Assam. Tambah sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi Saudi sekarang ni, di Arab Saudi, baru ni diorang dah buat perancangan pula nak bina satu, tak apa nama tu, dekat sempadan Israel, Jordan Israel, satu kawasan moden yang boleh mengalahkan Madinah. Apa nama dia? Apa ada nak ada silah dengan?
Zion City. Dia bina satu yang dia nak kalahkan tu. Jadi orang besok dah tak tertarik nak pergi Madinah dah, tertarik nak pergi situ pula. Moden semua, segala-galanya tu. Hukum syarak tu longgar lah, dilonggar-longgarkan. Malah dengar khabar di UAE sekarang ni dah ada undang-undang baru pula. Umur 21 ke atas dibenarkan minum arak. Dah dibenarkan minum arak. Tak ada masalah. Dan boleh duduk serumah lelaki perempuan walaupun tak menikah lagi. Kita tengah Covid ni. Dia buat macam tu pula. Memang nak tunggu kiamat. Na'udzubillah. Nak cerita tadi orang sekarang ni dia pandang sangat kemodenan tu sampai tertutup. Tapi bahasa dia bagus lah. Kita nak bina satu kota Islam yang moden. Bukan moden yang punah. Yang tak ikut syariat dah. Yang dipentingkan situ kemajuan tu bila? Dia kata kemajuan itu kami nak tengok perempuan-perempuan memakai seluar ketat untuk jogging tu. Itu baru astagfirullahalazim. Jadi keliru. Keliru. Saya baca tu terkejut. Dalam kota tu kata dia di Arab Saudi kan strict aurat semua. Dia itikad dia punya pahaman kan dia lebih cenderung pada Hambali dan Wahabiyah ni. Jadi bila dia kata nak bina satu kota perempuan ada hak sama dengan laki-laki atau moden. Bila jogging dia pakai kain, pakai seluar ketat tu tersembul kiri kanan, depan belakang. Tu dan dengan bebas. Ini moden. Nauzubillah min zalik. Dikhayalkan. Syaitan tu dia khayalkan tu. Baik, tu balik sini balik. Jadi Hatim Asam gitu ya. Jauhkan kamu akan, kalau Hatim Asam hidup zaman sekarang, dia tengok Mekah Madinah terpengsan. Jauhkanlah kamu akan mata kamu atas 3 perkara. Mata kan mati ni. Ya. Mati. Jauhkanlah kamu, baru mendapatlah kamu mati atas 3. Jangan kamu mati atas 3 perkara ni. Tak maaf, bukan mata, mati. Jangan sampai mati dalam 3 keadaan ni, kata Hatim Al-Asam. Apa 3 perkara tu? Yang pertama, jangan mati atas takabur. Jangan sampai bila kau mati dalam hatimu ada sebesar zarah sifat kibir. Dan yang kedua, jangan ada loba tamak ke dunia. Yang ketiga, jangan khayalak, bermegah-megah, yakni orang yang melihat akan dirinya, dia nampak diri dia hebat. Jangan ada 3 ni. Jangan kau mati dalam 3 keadaan ni. Maka bahwasanya orang yang mutakabir itu tiada keluar daripada dunia hingga dilihatkan akan dia kehinaan daripada orang yang sekurang-kurang ahlinya. Orang takabur ni, orang sombong ni, sebelum dia mati tu Allah akan jatuhkan dia hina. Sekurang-kurangnya keluarga dia akan hina dia balik, kerana dia sombong. Dia, anak-anak dia pun dia hati sombong. Bila dia nak mati besok, paling kurang anak-anak takkan peduli dengan dia. Dia mati macam tu je. Mati dalam rumah orang pun tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Dan memang berlaku macam tu. Apa yang sebut dalam kitab memang berlaku. Na'udzubillah min zalik. Paling kurang orang yang dihinggap penyakit takabur ni, dia akan mati dalam kehinaan. Sekurang-kurangnya ahlinya akan hina dia. Dan orang yang loba itu, orang yang tamak dunia ni, dia tak akan mati, dia tidak akan keluar akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dunia hingga berkendak kepada secubit roti dan seteguk air, padahal tiada didapat jalan kepada menghasilkan dia. Orang yang tamak dengan dunia, bila nak mati besok, dia akan jatuh miskin, semiskin-miskinnya, sampai nak roti, sesuap roti tak dapat. Allah hina dia balik. Kat ujung ni nak mati tu besok. Na'udzubillah min zalik. Dan lagi orang yang mukhtal, yakni yang takabur, tiada keluar daripada dunia hingga dilihatkan akan dia oleh Allah Ta'ala, dia berlumur dengan kencingnya dan taiknya. Na'udzubillah. Orang-orang sombong takabur ni, dia nak, sebelum dia mati besok, dia main dengan kencing sikit. Allah akan takdir dia akan main dengan kencing dan taiknya dan luat cemar-cemarnya sendiri.
Cuba kita ambil iktibar apa yang berlaku pada Kamal Atatürk. Berita tu masyhur, bukan kita tengok Wikipedia pun sebut. Kematian Kamal Atatürk, orang yang menukar azan daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki, menukar pakaian Islam kepada pakaian Barat. Habis semua ditukar. Hagia Sophia ditukar menjadi muzium. Di saat sebelum dia mati, panas sampai terpaksa duduk dalam ais. Tak hilang juga panas, bawa pergi laut, berdoh dalam laut pun tak hilang juga. Allah. Ending ni kata ni, akhir berlumur dengan kencing dengan tahi. Sampai adik dia merayu pada orang untuk semayang kan. Tak ada orang nak semayang kan. Benci, Allah jadikan benci sebenci-benci. Tempat dia tu di Istanbul tu, bila dia nak tanam, alhamdulillah kawan saya dia pergi ziarah. Ustaz Muhammad ziarah pergi tempat. Dia kata memang nampak. Dia bila nak tanam tu, tanah tak timbul, dia tanah timbul. Terpaksa bubuh berapa ton bus tu, besi yang berapa ton tu letak kat tu sebab tak nak bagi keluar. Bau tak saya cakap lah, bau hapak. Allah hina. Ini orang mukhtal, orang takabur, takkan keluar dari dunia ni sampai dia perlihatkan Allah berlumur dengan kencing dan taiknya. Kata kil, barang siapa takabur dengan tiada sebenar, dipusakakan akan dia oleh Allah Ta'ala kehinaan dengan sebenar. Dah mati pun hina lagi. Penyakit takabur. Takabur ni pakaian Allah, bukan pakaian kita. Kalau kita ni buat maksiat, itu memang kerja kita. Bukanlah suruh buat maksiat, itu kerja kita lah. Kejap-kejap buat maksiat, istighfar maksiat. Tapi kalau takabur, salah besar. Dan yang keempat, neraka dan seksa pada uqbah, yakni pada akhirat, atas barang yang diriwayat bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nara jahannama. Bermula kibriya, iaitu selendangku. Adik ni adik kursi ni. Kibriya, sombong tu selendangku. Azamah, kebesaran itu seperpinggangku. Dia kalau orang kebesaran dia pakai ni, seolah-olah macam selendang, lepas tu kain ikat perut ni, raja-raja pakai tu kan. Maka barang siapa membantahi akan daku pada salah satu daripada keduanya, siapa yang ambil benda ni, dia ambil sifat ni, dia nak pakai selendang kebesaran Allah, dia nak pakai bekong kesombongan Allah ni, dia nak ambil pada Allah. Aku masukkan dia dalam neraka Jahannam. Dan maknanya bahawasanya kibriya, sombong dan kebesaran azamah itu daripada sifat yang tertentu bagiku, dan tiada sayugianya bagi seorang yang lain daripada aku, seperti bahawasanya kain selendang manusia dan seperpinggang yang tertentu dengan dia tidak boleh disekutu akan dia. Raja punya kain selendang tu kita nak ambil pakai, mana boleh, itu pakai selendang kebesaran, kita nak ambil, marah aja. Apa lagi selendang kebesaran Allah kita nak pakai kat diri kita. Tu ibarat ibarat yang dia buat kat sini. Bukan makna Tuhan ada selendang betul. Dia bila kita baca hadis-hadis macam ni, dia kena takwil lah. Jangan kita pakai kaedah Wahabi. Sombong tu selendangku. Apa makna ni? Selendang lah ustaz, tapi tak macam selendang kita. Kacau. Kita makna selendang ni kiasan, kata kiasan. Bukan selendang betul. Kebesaran itu kainku, bukan kain betul. Kalau kita pakai kaedah Wahabi, Tuhan ada kain tapi tak suka kain kita. Kacau. Kacau kaedah Wahabi ni. Dia baca hadis-hadis macam ni, nak pada satu hadis tu, satu hadis Muslim, mana Allah berfirman dalam hadis kursi tu, sebuah hadis macam ni. Allah kata, idza marid ya bani Adam, ya bani Adam, hei anak Adam, idza maridtu lima lam ta'udni, bila aku sakit kenapa kau tak ziarah? Kerana bila salah seorang kamu sakit, kamu ziarah dia, fawajadtani indahu, kau akan dapati aku kat sebelah dia. Cuba kalau kita pakai kaedah Wahabi, jangan takwil. Apa makna tu? Bila aku sakit, siapa aku tu? Allah. Apa makna?
Allah ada penyakit, tapi sakit Allah tak serupa kita. Kacau. Kan dia tengok dia gitu kan, Tuhan ada tangan tak serupa tangan kita. Padahal situ maknanya apabila hamba-Ku sakit, tapi kerana dekatnya hubungan hamba dengan Tuhan ni, seolah macam Tuhan pula sakit. Itu kita panggil hadis mutasyabihat. Jadi kadang-kadang kita kena takwil, dan malahan memang itu diajar untuk mensucikan Allah, bukan nak buang ayat Allah. Saya baca satu kitab tu ni sebelum kita berhenti kuliah ni. Ada satu Tuan Syekh ni, dia kata kalau kita tolak semua takwil ayat-ayat mutasyabihat ni, bila kita sampai pada satu ayat tu di mana Allah berfirman, nasullaha wa nasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Jadi kalau kita faham kat situ macam mana tu? Kita lupa kat Allah, okeylah, kita lupa kat Allah. Allah lupa kat kita, maknanya Allah ni ada satu sifat apa? Sifat pelupa. Jadi ada satu sifat Tuhan ni, Tuhan yang maha pelupa. Na'udzubillah. Jadi kalau kita pakai kaedah kita, pelupa sini makna Allah tinggalkan, taraka. Sebut dalam tafsir Tabari, makna tinggal, makna lupa ni kalau kita lupa pada Allah, tinggal kita, Allah tak peduli kita ke akhirat. Tapi kalau kita pakai kaedah Wahabi macam mana? Apabila mereka lupa kepada Allah, Allah lupa pada mereka. Habis macam mana lupa ni? Allah lupa tak seperti kita lupa. Dia lupa cara dia. Na'udzubillah. Atau kacau tu macam ni. Allah pakai selendang pula dah. Tuhan mana ada selendang? Yang kita kata ni selendang Allah tak serupa selendang kita. Selendang Allah ni selendang. Selendang Allah tak serupa selendang kita. Kalau apa tu? Ni sikit-sikit kita masuk ni. Jadi kalau sini balik, dan maknanya bahawa kibriya dan azamah tu sifat yang tertentu bagiku, tak boleh orang lain ambil. Seperti mana kain selendang manusia seorang raja, ataupun kain seperpinggang, kain bawah dia tu, kain mengkung ni, tertentu dengan dia, tak boleh dikongsi akan dia padanya orang lain. Dan bahawasanya satu perkara yang meluputkan di kau mengenal bagi hak dan faham akan ayat Allah dan ahkamnya, itulah asal segala pekerjaan. Wallahu a'lam. Jadi inilah 4 kebinasaan apabila dalam hati seorang itu ada penyakit takabur. Na'udzubillah min zalik. Di akhir sekali, yang keempat masuk neraka. Yang ketiga tadi kehinaan. Yang paling teruk tadi tu bermain kencing tu. Orang yang ada penyakit muhtal takkan keluar dari dunia ni selagi dia Tuhan tak takdir dia main dengan kencing dan berak di sini. Allahu akbar. Yang kedua tadi murka dan marah Allah kepadanya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Yang pertama tadi Allah mengharamkan dia memahami dan mengambil pengajaran dengan mana-mana ayat Allah. Dia tak boleh dapat petunjuk. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yamsutanik. Allahumma nabil ilmi qulubana wasta'min asrarana washghal bi ni'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.